kita nak ambil pengajaran tentang jemaat. Apa dia? Tentang khutbah jemaat. Nabi SAW apabila dia jadi khatib berkhutbah pada hari jemaat, Nabi betul-betul memanfaatkan masa itu. Pasal apa tuan-tuan? Pasal orang Islam laki-laki mau tak mau kena pergi masjid sembahyang jemaat. Itulah satu-satunya masa yang khatib kena manfaatkan sebaik-baiknya. So nak harap semua hak mai sembahyang jemaat tu mai kuliah pengajian, tinggal berapa persen saja. Daripada satu masjid yang turun mai sembahyang jemaat tu, yang nak ikut kuliah pengajian ni 5% pun tak ada. 95% lagi mai jemaat aja. Hak lain dia tak ambil tahu dah. Bagi dia agama dua aja. Satu, hak dia mengaji sekolah dulu. Daripada darjah 1 sampai tingkatan 5, dia mengaji agama, itulah dia nak pakai sampai mati dia. Yang kedua, hak dia nak dengar tambah-tambah ni bila? Hari Jumaat. Nak harap dia pergi cari kuliah maghrib, kelas pengajian, ceramah agama, bagi majoriti orang Islam dia tak buat benda ni. Maka masa mereka mai sembahyang jemaat itu, member khutbah itu mesti berperanan dengan sebaik-baiknya. Maka Nabi SAW bila dia berkhutbah pada hari jemaat, kata Jabir bin Abdullah, Nabi khutbah dia tu hebat dia sampai mata dia jadi merah. Kalau benda yang Nabi cakap tu benda yang Allah murka, Nabi marah ni, nampak washtadda ghadabuh, nampak bersangatan marah Nabi SAW. Suara Nabi ni derah. Pasal apa? Pasal nak bagi orang yang mai tu buka biji mata jaga. Nabi SAW ketika dia berkhutbah, kata Jabir bin Abdullah, hatta ka'annahu munzirul jaish, keadaan Nabi SAW macam satu kepala tentera memberi arahan kepada tentera yang ada di bawah jagaan dia. Itu peranan khutbah yang sebenarnya, yang semua masjid di seluruh Malaysia kena buat pembaharuan. Tak boleh lah kalau kita duk jadi khatib baca khutbah dan kita tahu kita pegang tungkat pun tak larat, turun bagi orang lain. Dia kena lagu tu. Pasal apa? Kalau tidak kita mencuaikan tu peluang khutbah itu, kita cuaikan peluang itu. Baca khutbah macam bunyi baca surah abang. Dan telah bersabda Nabi SAW, maka orang hak tak tidur pun tak faham. Hak tak tidur ni, hak memang tak tidur, mata cerah macam spotlight pun tak faham dia baca apa. Hak tidur memang tak tahu apa pada awal lah. Salah dia. Dia jawab di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mencuaikan, dia mengabaikan masa 20 minit khutbah itu yang sepatutnya dimanfaatkan untuk bagi kesedaran kepada orang yang mai sembahyang jemaah ni. Pasal apa? Pasal itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bahagian kedua dalam hadis yang kita baca ni, dia nak bagi tahu isi khutbah Nabi. Ni hak kita baca tadi yang kata fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Benda ni bukan masa khutbah saja Nabi baca. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi kebiasaan dia, tiap-tiap kali dia nak mula bercakap dekat sahabat, dia mulakan dengan benda ni. Sebab kalau tuan-tuan biasa attend kuliah ustaz-ustaz yang kuat sunnah ni, mukadimah mereka dia akan pakai yang ni. Pasal apa? Pasal memang Nabi SAW pakai itu sebagai mukadimah kepada cakap dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam sebuah hadis riwayat daripada Wasil bin Hayyan radhiyallahu anhu, kata dia, qala Abu Wa'il khattabana Ammar fa'awjaza wa ablagh falamma nazala qulna ya Abal Yaqzan laqad ablaghta wa awjazta falau kunta tanaffasta faqala Ammar
inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna tula salati rajul wa qisara khutbatihi ma'innatun min fiqhi fa'atilu salah waqsurul khutbah wa inna minal bayani sihra atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim daripada Wasil bin Hayyan radhiyallahu anhu. Dia kata Abu Wa'il, pada satu hari Ammar bin Yasir bagi khutbah. Ammar bin Yasir, siapa dia ni tuan-tuan? Ammar bin Yasir tu yang Hijaz ke apa, duk menyanyi lagu Sumayyah. Sumayyah tu siapa? Mak dia, mak kepada Ammar. Bapak dia Yasir. Tiga-tiga beranak ni kena dera teruk kerana Islam. Ammar apabila dia berkhutbah, fa'aujaza wa ablagh, khutbah dia ni ringkas dan padat. Ini Ammar bin Yasir. Bila dia khutbah dia tak ada meleret berjela-jela, tak tahu nak berhenti bila. Ammar bin Yasir apabila dia berkhutbah, kata Abu Wa'il, fa'aujaza wa ablagh, khutbah yang disampaikan oleh Ammar bin Yasir ini ringkas tetapi padat. Orang tak dan jemu, orang tak dan cemuih, bahkan benda hak dia bagi itu melekat di hati. Ini hebat Ammar bin Yasir. Falamma nazala qulna ya abal yaqzan laqad ablaghta wa aujazta falau kunta tanaffasta. Abu Wa'il kata apabila Ammar habis khutbah, dia turun, dia pergi jumpa Ammar. Abu Wa'il pergi jumpa Ammar, ni khatib yang baca khutbah hebat tadi ni. Dia kata, hang sudah menyampaikan satu khutbah yang cukup padat dan ringkas. Dan abang kata, hang punya khutbah hari ni hang punya khutbah hari ni kira excellent, hang punya khutbah hari ni cukup best. Kami tak dan cemuih, kami tak dan jemu, tak tahu habis dah. Dan apa yang hang sampaikan, kami rasa tak mau miss walaupun 1 second. Itu tuan-tuan, kita kalau pergi dengar orang bercakap, ya, kita ni berasa macam 1 second pun tak mau miss, nak dengar semua, nak rekod semua, nak ambil semua apa hak dia habang. Pasal apa? Pasal benda hak dia habang tu ablang, benda hak disampaikan oleh dia tu padat, isi semua. Apabila sahabat yang bernama Abu Wa'il ni tengok, khutbah tengah duk syok dengar habis, dia pergi jumpa dengan Ammar. Dia kata, wahai Ammar, khutbah hang cukup ringkas dan cukup padat. Falau kunta tanaffasta, dia kata, kalau boleh panjang sikit alangkah cantik. Kita ni kalau boleh nak jadi lagu tu, nak jadi orang kata, sambung sikit lagi tak apa. Jangan orang kata, bila nak habis dia ni apa. Jangan. Tu ni hadis ni nak abang kat kita lagu tu, bukan dia nak abang Ammar saja, dia nak abang kata kita ni kalau boleh jadi macam tu. Apabila kita sampaikan khutbah atau kita sampaikan khutbah ada eye contact dengan orang yang mai sembahyang jemaat ni, kita duk tengok, nampak semua orang yang mai ni. Kalau dalam ruang sembahyang tu ada 5 orang tidur, kita tahu 5 orang yang tidur tu siapa. Ni pegang kertas sampai tak angkat muka ni, punya duk baca ni, takut angkat cari tak jumpa, takut sampai macam tu. Tak sah lah kalau kita tahu kita jenis macam tu, tak sah. Bagi orang yang lebih layak pergi baca. Nabi SAW macam mana Ammar bin Yasir, bila Ammar baca khutbah ringkas dan padat, sampai orang yang dengar pergi jumpa dia kata, wahai Ammar, khutbah hang ringkas padat, dia kata, kalau boleh panjang sikit alangkah cantiknya. Qala, kata Ammar, dia kata, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna tula salati rajul wa qisara khutbatihi ma'innatun min fiqhi. Dia kata, aku nak abang dekat hangpa satu,
Nabi SAW bersabda, Nabi kata satu orang yang khutbahnya ringkas dan padat dan sembahyang dia saat lagi panjang sikit. Siapa yang macam tu? Siapa yang dia baca khutbah ringkas dan padat, masa sembahyang saat lagi panjang sikit, itu menunjukkan ma'innatun min fiqhih, menunjukkan fahamnya dia tentang agama dia. Ammar kata, Nabi SAW bagi tahu siapa yang jadi khatib, khutbahnya ringkas dan padat, semayang aja dia panjangkan sikit, dia ambil surah panjang sikit, itu menunjukkan dia khatib yang reti agama. Yang haduk balun khutbah sampai 2 suku tak mau nak turun membar lagi ni, yang ni tak reti. Tapi taklah buta perut, tapi tak reti. Kita Pulau Pinang, Kedah ni hari Jumaat, hari kerja. Yang hampir duduk tengala khutbah sampai pukul 2 suku ni apalah, ni budak-budak Kelang nak masuk balik Kelang, makan tengah hari pun tak lagi. Apa ni? Yang hampir duduk syok seorang-seorang balun sampai pukul 2 suku. Menunjukkan apa? Tak faham agama. Sebaliknya, Ammar bin Yasir, dia kata Nabi SAW bagi tahu siapa yang bagi khutbah dia ringkas dan padat, semayang dia saat lagi dia panjang sikit, itu menunjukkan dia satu orang yang faqih, yang faham tentang perintah agamanya. Fa'atilus salah waqsurul khutbah. Nabi SAW pesan, dia kata supaya diringkaskan khutbah, dipanjangkan sikit sembahyang itu. Wa inna minal bayani sihra. Dia kata, dan Nabi kata cakap ni kadang-kadang dia macam sihir. Cakap ni, saya pernah cerita dulu, kalau Presiden Soekarno di Indonesia dulu, kalau dia bagi speech, satu padang tu penuh orang dengar tenganga. Pasal apa? Nabi kata inna minal bayani sihra. Sesungguhnya yang dikatakan bayan, kan orang tabligh dia ada majlis bayan. Bayan tu bukan bayan lepas. Bayan itu maksudnya majlis penerangan, majlis terang pasal agama, bercakap kepada orang ramai, itu dipanggil bayan. Nabi kata sesungguhnya bayan, penerangan, cakap yang menerangkan satu benda kepada orang itu sihra. Kadang-kadang dia macam satu sihir, dia memukau orang yang mendengar ni. Orang tak mau nak lepas daripada dia, hujan turun pun orang tak lari, kerana bayan itu kadang-kadang menjadi sihir. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Rafi' radhiyallahu an, kata dia, shalla bina Abu Hurairah yaumal jumu'ah faqara'a bi suratil jumu'ah wa fi raq'atil akhirah إذا جاءك المنافقون قال فأدركت أبا هريرة حين انصرف فقلت له إنك قرأت بسورتين كان علي رضي الله عنه يقرأ بهما بالكوفة. قال أبو هريرة فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة atau kama qal. Hadis sahih riwayat Imam Abu Daud daripada Abi Rafi', daripada Ibni Abi Rafi' radhiyallahu an. Dia kata kami sembahyang Jumaat berimamkan Abu Hurairah. Ini dah lepas zaman wafat Nabi. Nabi dah wafat dah. Sahabat-sahabat Nabi bila Nabi wafat ni, sebahagian besar keluar daripada Madinah. Sebab tuan-tuan, kita tengok balik kubur para sahabat Nabi ni, merata dunia ada. Merata dunia ada. Kalau di area Syam, Jordan, Syria, Palestin, kubur sahabat ni berkenjah. Pasal apa? Nabi wafat, dia perkeluar, bawa Islam yang mereka dapat daripada Nabi ni pergi sampai ke orang lain pula. Itu sebab kubur Sa'ad bin Abi Waqqas di mana? Di China. Kubur Sa'ad bin Abi Waqqas lepas ke China daripada Madinah ni, lepas ke China. Maknanya dia bawa Islam ni pergi sampai sana. Nanti kita baca satu hadis cerita tentang kelebihan
orang yang mati di tempat jauh. Dia beranak di mana, dia pergi mati di mana, apa kelebihan dia, apa ganjaran Allah janji kepada dia di syurga bagi orang yang beranak di Parit Buntang, pergi mati di Scotland Yard, pergi mati di Scotland, pergi mati di Kutub Utara misalnya. Ada tak penilaian dari segi agama pada orang yang pergi mati jauh daripada tempat kelahiran dia? Bila kita baca hadis tu, baru kita faham, barulah kita tak kelang kabut. Bila ahli keluarga kita mati, duk nak panggil bawa balik mayat, kita tak akan panggil. Kita suka dia dikebumikan di sana. Pasal apa? Pasal ada hadis dia. Yang tu dia satu bab lain pula. Kalau baca yang tu, malah ni kita tak baca kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hadis ni dia kata apa? Ani bin Abi Rafi'. Dia semayang berimamkan Abu Hurairah. Nabi dah wafat, Abu Hurairah dah pergi jadi imam di tempat lain. Dan Imam Abu Hurairah menjadi imam ini pada hari Jumaat. Faqara'a bisuratil Jumu'ah. Rakaat pertama Abu Hurairah lepas Fatihah dia baca surah Al-Jumu'ah. Ni hak kita dah baca tafsir saat lagi insya-Allah. Wa fi raka'atil akhirah, rakaat yang akhir yang kedua, Nabi Abu Hurairah baca iza ja'akal munafiqun, baca ayat daripada surah Al-Munafiqun, yang insya-Allah lepas surah Al-Jumu'ah dia akan mai surah Al-Munafiqun. Faqala, kata Ibnu Abi Rafi', fa adraktu Abu Hurairah hina saraf. Bila habis semayang Abu Hurairah, habis khutbah, habis dia jadi imam semayang, rakaat pertama Fatihah dengan surah Al-Jumu'ah, rakaat kedua Fatihah dengan surah Al-Munafiqun. Bila habis bagi salam apa semua selesai, Ibnu Abi Rafi' pergi jumpa dia. Dia kata kepada Abu Hurairah, innaka qara'ta bisurataini. Dia kata, tuan baca dua surah tadi. Yang surah tuan baca tu, kana Ali radhiyallahu anhu yaqra'u bihima bil Kufah. Ibnu Abi Rafi' dia duduk di Kufah, di Iraq hari ini. Dia kata semasa Ali bin Abi Talib mai ke tempat kami di Kufah, Ali jadi imam sembahyang jemaat. Ali baca khutbah dan Ali jadi imam sembahyang jemaat. Ali baca surah yang hang baca tadi. Rakaat pertama Fatihah surah Al-Jumu'ah, rakaat kedua Fatihah surah Al-Munafiqun. Macam mana yang hang baca tadi wahai Abu Hurairah, macam itulah aku tengok Ali bin Abi Talib, sahabat Nabi, juga sepupu Nabi, juga menantu Nabi. Waktu dia pergi tempat kami di Kufah, dia jadi imam, dia baca surah macam yang hang baca tadi. Kata Ibnu Abi Rafi' kepada Abi Hurairah, qala Abu Hurairah, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bihima yaumal Jumu'ah. Abu Hurairah kata cerita dia macam ni, pasal telinga aku dengar Nabi apabila dia menjadi imam sembahyang Jumaat, itulah dua surah yang Nabi baca. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Abu Daud. Maksud dia apa tuan-tuan? Nak habang kata yang kata sahabat Nabi ni dia pernah ikut sunnah Nabi. Kalau surah tu Nabi baca, surah tu dia nak baca. Sayang daripada kat Nabi ni sampai kalau boleh 100% nak ikut Nabi. Pasal apa? Pasal Nabi adalah contoh teladan terbaik. Kalau bukan sekali, kalau bukan dua kali, kalau tak tahu berapa kali Nabi jadi imam sembahyang jemaat, Nabi duk baca surah tu. Tidak bermakna Nabi tidak hafal surah lain, tetapi bermakna surah tu menjadi sunnah Nabi. Nabi baca yang tu. Lah, kalau kita hari ini jadi Al-Hafiz, hafal 30 juzuk Quran, Nabi lebih lagi. Nabi boleh baca surah apapun, tapi Nabi baca surah tu. Dan sahabat ni very observant, mereka observe Nabi. Apa Nabi buat, hak tu mereka nak buat. Begitu sebab Ali bin Abi Talib pergi ke mana pun dia baca macam tu. Pasal apa? Pasal selama dia hidup dia duduk dengar Nabi baca surah tu.
Kerana itulah yang kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang cukup banyak meriwayatkan hadis Nabi, apabila dia jadi imam sembahyang Jumaat, dia baca surah Al-Jumu'ah rakaat pertama, dia baca surah Al-Munafiqun rakaat kedua. Pasal apa? Bukan Abu Hurairah tidak hafal surah lain, tapi kerana surah tu menjadi surah kesukaan Nabi ketika Nabi mengimamkan sembahyang Jumaat. Nak abang kata sahabat ni dia pernah ikut Nabi. Sayang mereka kepada Nabi dibuktikan dengan cara yang macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, berkaitan dengan jemaat juga dalam sebuah hadis riwayat daripada Husain radhiyallahu anhu, kata dia, sami'tu Umarah bin Ruwaibah as-Saqafi wa Bishr bin Marwan yakhtub farafa'a yadayhi fi ad-du'a فقال عمارة قبح الله هاتين اليديتين القصيرتين لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يزيد على أن يقول هكذا وأشار خشيم بالسبابة أو كما قال حديث صحيح رواية إمام الترمذي. Daripada Husain radhiyallahu anhu, dia kata, aku dengar satu sahabat yang bernama Umarah bin Ruwaibah as-Saqafi sudah tegur satu orang yang bernama Bishru bin Marwan ketika dia sedang berkhutbah. Bishru bin Marwan dia khatib, dia berkhutbah. Bila mai di khutbah yang kedua ada doa, farafa'a yadayhi fi du'a. Khatib ni yang kata nama Bishru bin Marwan ni, dia sudah angkat tangan masa doa tu. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wal kufra wal kafirin wal nifaq wal munafiqin wal zulma wal zalimin wansurna ala haula'i alladhina yu'adunana wa yasuddunana an sabilillah. Allahumma tada' lana zanban illa ghafartah wala maridan illa syafaitah. Makmum ni pun duk bunyi amin, 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 berkedak bunyi, bersemangat. Berlaku kepada satu orang yang bernama Bishru bin Marwan. Bila dia khutbah, di khutbah yang kedua, doa ni dia punya doa angkat tangan. Sahabat yang bernama Umarah bin Ruwaibah as-Saqafi ni, bila dia tengok benda tu, faqala Umarah, dia tak boleh tahan. Dia bangkit berdiri tengah Bishru bin Marwan duk baca khutbah. Dia bangkit berdiri. Dia bangkit berdiri, dia tunjuk dekat Bishru bin Marwan ni. Dia kata, qabbahallahu hatainil yudayyataini al-qusayyirataini. Dia kata Allah huduhkan dua tangan hang yang pendek itu. Dia kata, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma yazidu ala an yaqula hakadha wa asyara Husain bis sababah. Demi Allah, aku tengok Nabi berkhutbah seumur hidup aku, Nabi tidak pernah buat lagu hang angkat tangan ketika khutbah yang kedua, ketika doa khutbah yang kedua. Allah huduhkan dua tangan hang yang diangkat itu. Pasal apa? Pasal hang menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Isu ni kita baca hadis, kita dengar, terpulang kat kita. Pasal apa? Tuan-tuan pergi mengaji dekat ustaz lain, dia abang kata sunat angkat tangan pula dah. Jadi tuan-tuan hidup pening dulu tu. Betul-betul sunat ke tak sunat angkat tangan ni? Betul-betul sunat ke tak sunat ni? Dengar hadis Ustaz Samsuri baca, cengeng sangat sampai kata kawan tu bangkit marah khatib terus pasal doa angkat tangan. Mai satu ustaz lain pula dia kata doa angkat tangan lah tuan-tuan, apa pula doa tak angkat tangan? Dia pergi bagi hujah tu pula. Jadi tuan-tuan yang menjadi mangsa pening kepala, tak tahu mana satu. Jadi yang ni saya tinggal dekat tuan-tuan, pilih yang mana satu mak. Pasal apa? Kita pilih sembahyang masjid mana pun, kau hak angkat pun ada, kau hak tak angkat pun ada. Bila tuan-tuan duduk, tuan-tuan saja-saja nampak ada satu ustaz, dia pun duk angkat juga. Dia ustaz angkat, takkan dia tak reti buat. Tuan-tuan jangan lagi confuse. Saat lagi tengok di masjid mana pula ada satu ustaz pula, ustaz ni pula lagu duk relax tak angkat pula. Aku tak faham lah. Dia kata lah ni aku angkat setengah, aku tak angkat setengah. Mai satu ustaz lagi pula, dia kata apa? Dia kata tuan-tuan ini benda khilafiyah. Dia kata benda duk bertengkar tak habis. Dia kata tuan-tuan nak angkat, tak mau angkat sudah. Dia kata lagu tu pula. Lagi confuse kita ni. Betul-betul hak mana satu. Jadi malam ni saya pun tak kunci bagi mati.
Tak kunci benda ni, terpulang. Pokok pangkalnya hadis begitu. Hadis begitu. Dan sahabat Nabi sampai ke tahap tu, bila dia tengok khatib pergi buat benda yang Nabi tidak buat, dia bangkit tegur tengah khutbah duk jalan, tu pun tak boleh. Tapi dia marah tu pasal apa? Pasal pergi buat benda yang Nabi tidak buat. Dia kata qabbah Allah. Qabbah, tuan-tuan duk belajar tajwid kan, dia ada waqaf, dia panggil waqaf qabih. Pernah dengar? Waqaf qabih. Qabbaha, qabih ni maksudnya keji, tak elok. Waqaf qabih ni maksudnya pi waqaf tempat yang tak elok. Kan? Apa nama? Macam surah apa tu dalam muqaddam kita duk baca tu? Fawailun lil musallin. Waqaf tang tu dia panggil waqaf qabih. Tak elok berhenti tang tu. Pasal apa? Dia mengelirukan. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kena baca pergi habis. Kalau kita pergi berhenti fawailun lil musallin, maka neraka wil bagi orang yang semayang. Kita pergi berhenti tentu, apa semayang kena neraka, aku tak semayang. Jadi mengelirukan. Maka berhenti di situ, dia panggil waqaf qabih, waqaf yang tak elok. Ni yang dia ni pergi kata dekat khatib ni, dia kata qabbah Allah, Allah huduhkan dua tangan hang, ayyudayataini, dua tangan hang dihuduhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasal hang pi angkat tangan di tempat yang aku tidak pernah tengok Nabi angkat tangan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu bendanya. Jadi kita ambil dalam bab sembahyang jemaat ni saja pun dia macam-macam cerita ada di sana. Macam-macam cerita ada di sana. Cuma sebagai tambahan satu, di dalam apa tajuk jemaat ni, dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Dia kata man qara'a surat Al-Kahfi lailatal jumu'ah adha'a lahu minan nuri fima bainahu wa bainal baitil atiq, atau kama qala, hadis riwayat Imam Ad-Darimi daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia kata apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebut, Nabi kata man qara'a surat Al-Kahfi lailatal jumu'ah, siapa yang malam jemaat dia baca surah Al-Kahfi. Barang siapa yang pada malam jemaat dia baca surah Al-Kahfi, adha'a lahu minan nur fima bainahu wa bainal baitil atiq, Allah Subhanahu wa taala akan terangi dia dengan cahaya daripada tempat dia duduk sampailah ke Baitullahil Haram. Kita malam jemaat baca Yasin. Salah tak? Tak salah. Jangan siapa kata baca Yasin salah. Tak salah. Cuma ada baiknya ubah-ubah. Termasuk di dalam malam Jumaat itu baca surah Al-Kahfi. Pasal baca surah Al-Kahfi pada malam Jumaat sabit daripada hadis ni. Sajalah kita duk baca Yasin malam Jumaat, tiap-tiap malam Jumaat saja, ambil dalam seminggu ambil 2 kali kita baca surah Al-Kahfi. Pasal apa? Pasal membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumaat begini yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebaikan tu kita nak ambil. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah.